Muka surat yang pertama, dalam kita nak beramal ini dihadiahkan bacaan Fatihah pada amalku buat junjungan besar. Jadi mungkin kita sepanjang kita anda dalam duk pergi Mekah ni, dalam duk baca-baca, anda jumpa seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu buku menceritakan bagaimana dia melakukan umrah dan dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak di kalangan kita duk pergi umrah tiap-tiap tahun sebelum ni lah. Tapi ada tak pernah kita buat macam tu? Ada dalam grup ni pernah buat macam tu? Ada tak? Ada tak? Tolong jawab tengok, ada tak? Kalau tak jawab ni tak ada apa nah? Tak ada. Tak ada nah? Tak ada, tak tahu. Allahu akbar. Tak ada. Jadi dalam pembacaan saya tu, saya jumpa seorang wali Allah cerita kisah-kisah aulia ini. Dia buat umrah dihadiahkan pada Rasulullah. Kita pun ana di pada tarikh itu ana mulalah buat, tapi sebelum tu ana pun buat macam biasa saja. Jadi apabila dia buat, diceritakan malam tu dia mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanyakan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa hang buat macam tu? Dia kata, sebenarnya ya Rasulullah, aku tak ada apa nak hadiah padamu ya Rasulullah. Aku tak ada apa nak hadiah padamu, kerana engkau lah yang telah menyelamatkan aku daripada api neraka Allah, kerana engkau lah yang memberi panduan kepada aku untuk menuju mengenal Allah SWT. Jadi aku rasa rahmat, aku rasa bersyukur pada Allah, cuma aku tak tahu apa nak hadiah pada kamu. Jadi aku hadiahkan kamu dengan umrah yang telah aku lakukan ini. Jadi Nabi SAW sebut padanya, hadiah itu diterima dan aku akan mensyafaatkan kamu pada hari kiamat. Jadi persoalan sini, kalaulah kita ada diberi ruang lagi untuk pergi ke Mekah, apa salahnya kita buat satu umrah dihadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dah di sana kita nak pi dalam keadaan PKP apa semua, nak kena vaksin apa semua, tak boleh pi. Apa hari ni kita buat? Kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Fatihah lin Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi Fatihah yang berikutnya kita hadiahkan kepada guru-guru yang mengajar kita, yang telah mengijazahkan amalan-amalan yang kita duk amal hari ini dan bakal amalan yang kita akan peroleh. Jadi mudah-mudahan Fatihah kita hadiah ni kepada guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita. Mudah-mudahan mereka ini berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Fatihah yang ketiga ini kita baca, niatkan sebagai doa supaya diberi kefahaman ilmu kepada kita serta dipermudahkan untuk kita beramal dengan ilmu yang telah kita perolehi dan bakal kita perolehi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita dah baca di surah Fatihah. Cuma kita nak tengok apa dia rahsia-rahsia yang di sebalik tabir surah Fatihah ini. Jadi muka surat yang kedua, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim.
a'zamul asbabul ismah minasyaitan. Inilah di antara satu sirah yang semulia-mulia kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim ini, kita nak tutupkan segala pintu atas, bawah, depan, belakang daripada gangguan syaitan. Itu kelebihannya. Dan selalu zikir ini dibaca pagi dan petang. Kalau kita baca dalam maksurat, ada pagi dan petang di sana. Cuma kita nak kupas sikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Surah Fatihah ini kita kata tentang daripada awal sampai habis. Peringkat awal saya nak betulkan bacaan dahulu. Bacaan dahulu. Tentang dengar tu lah, dengar elok-elok lah. Apa yang kebiasaan salah yang dilakukan oleh masyarakat kita. Yang pertama ni nak baca betul dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu bacaan yang sahih, itu bacaan yang betul. Cuma nak sebut kebiasaan, kesalahan yang berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat kita kebanyakan. Pada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan yang betul. Yang salah macam mana? Iyyaka na'budu wa du tu muncung mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tak muncung mulut, tak betul. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa bunyi tapi tak betul. Yang betul macam mana? Muncung mulut, da dhammah du, na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong jaga sini nah, muncung mulut. Kesalahan yang berlaku juga dalam masyarakat, dia baca macam mana? Ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia berhenti situ. Lepas tu dia ambil ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun suara sedap, baca tak betul. Dan di sinilah berlakunya khilaf pada surah Fatihah yang 7 ayat, yang kita bagi mazhab Syafi'i bilang bismillah adalah satu, bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada surah Fatihah. Adapun ulama mazhab lain, dia tak bilang, dia baca alhamdulillahirabbil alamin, dia kira satu. 6 di mana? Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah. Lepas tu ghairil maghdubi 'alaihim 7. Di sini juga ulama-ulama yang bertanggungjawab waqaf wal ibtida'. Dia sebut siapa yang baca 'alaihim yang kedua disebut waqaf, 'alaihim yang kedua adalah waqaf yang qabih. Termasuk Abu Zakaria Al-Ansari, ulama yang bermazhab Syafi'i, termasuk Imam Musyatibi. Ini ulama-ulama yang sebut. Ada kitab di sana, ada kitab di sana. Cuma ialah semua tu kitab dalam bahasa Arab. Jadi jangan baca macam ni nah.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti situ. Lepas tu ambil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dipanggil waqaf yang qabih, yang tak elok, tak baik. Yang betulnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus. Ataupun yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 3. Yang keempat, perkataan waladdallin dikenali mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim ni harfi ke kalimi ke mesti baca 6 harakat. Tak boleh kurang daripada 6 harakat. Lebih tak boleh, kurang tak boleh. Jadi persoalannya kita sini nak jaga mad macam mana kalau kita nafas pendek waqaf pada alaihim yang pertama. Lepas tu kita ambil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang terbaik. Dha dengan lin tu sama panjang. Kalau kita tak boleh buat macam tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pendek pada lin pun tak apa. Lin dia boleh 2 harakat sampai ke 6 harakat. Adapun dhal tak boleh kurang daripada 6 harakat. Ini tolong ambil kira sebab apa? Sebab kita nak bahas lagi. Sebab surah Fatihah di antara kita kata surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita kata mempunyai kelebihan yang tersendiri. Cuma kalau macam Kak Noh, masa ikut saya pergi di Morocco baru-baru ni, orang Morocco baca Fatihah macam mana Kak Noh? Mungkin tak perasan kau Kak Noh lah. Saya nak baca bagi Kak Noh dengar. Semua yang dengar. Okay. Dia baca macam mana? Bismillah dia baca pelan saja. Dia tak baca jerah bagi kita. Bagi dia sunat baca Fatihah. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Dia tak panjang pada ma. Dia baca Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rasa pelik kan noh? Ya, rasa pelik lah. Rasa pelik. Adakah bacaan ni tak betul? Bacaan ini betul. Kalau kita Cuma Malik yang bunyi tadi. dia baca pendek, adakah dikira tak betul? Betul. Kita tak boleh baca macam tu. Sebab dia dalam ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala ni ada ulama-ulama yang ada kepakaran masing-masing. Ilmu ni semua pada Nabi. Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, kita kata Abu Daud, Nasai itu dikenali dengan ulama hadis. Ibnu Katsir, Qurtubi, kita kata Zamakhsyari. Apa ada lagi? Ada lagi macam tafsir Hamka, kita kata itu. Itu dikenali dengan ulama tafsir. Adapun ulama fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu adalah Ahmad bin Hanbal itu dikenali dengan ulama fiqh. Adapun ulama Quran, mungkin kita tak pernah jarang dengar ulama Quran ini, di antaranya Imam Nafi', di antaranya Imam Ibnu Katsir, di antaranya Imam Abu Am, di antara Ibnu Amir, di antara Imam Hamzah, di antaranya Imam Abu Ja'far, di antara Imam Yaqub, di antara Imam Khalafu Ashir. Pernah dengar dekat nak? Tak pernah Ustaz. Allahu Akbar. Ini ulama-ulama yang membahaskan tentang pembacaan Al-Quran. Cuma ilmu ini
anak-anak kita yang mengaji di Kuala Kubu Jakim diajarkan. Kalau anak-anak kita masuk di Kedah di Ikdar, anak tu diajarkan. Hak dia mengaji di Ikdar, di Kuala Kubu ataupun yang masuk opsi apa semua tu, ilmu ni diajar. Cuma adakah benda baru? Tak, benda ni dah lama dah. Di pondok pasti tumbuh ada kat noh. Cuma ilmu ni diajar kepada kepala-kepala mutalaah. Maknanya nak jadi tok guru dah. Dia tu dah jadi tok guru dah. Alim di sudut akidah, alim di sudut fiqah, alim di sudut tasawuf, baru dia diajar ilmu ni. Tu. Bukan benda baru, sebenarnya benda lama dah. Dan tokoh Allahyarham Pak menakan kepada Datuk Syekh Zakaria Omsat Embung yang berada di Baling sana, Kampung Sadik Baling. Dia di antara orang Malaysia yang pertama membukukan ilmu dikenali dengan ilmu qiraat ini yang diajar secara langsung di Makkatul Mukarramah. Sempat Syekh Zakaria tolong susun balik buku dia tu, tapi tak tahu ke mana lah ni. Jadi itu satu bentuk wajah aja. Ada lagi yang baca yang lain. Kalau kita pergi di setengah tempat di sebelah Afrika, dia baca macam mana Kak Noh? Dia baca dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan sahih, betul. Dikenali bacaan Imam Hamzah. Cuma saya nak cuba perkenalkan malam ni lah. Sebab ini pengkhususan bidang saya yang sebenar-benarnya. Kita akan jumpa banyak lagi lah kalau dalam Quran ni. Dia ada khusus. Cuma yang penting hak baca untuk masyarakat awam ni, baca hak pertama tadi. Baca yang ini. Ini untuk masyarakat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu. Cuma kita nak tengok sikit sebab lepas ni kita akan jumpa banyak surah Fatihah. Jadi kita akan ringkas untuk malam ni. Kita nak tengok 7 kelebihan surah Al-Fatihah ini. Dia mempunyai kelebihan yang tersendiri. A'zamu suwar fil Quran. Dia adalah salah satunya surah yang pertama yang diturunkan secara lengkap. Daripada Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai waladdallin. Inilah satu-satu surah yang pertama dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lengkap. Adapun ayat yang pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat 6, 5 ayat pada Alaq itu dia turun tak habis. Lepas tu dia turun surah Al-Muzammil. Lepas tu baru dia turun habis ayat tu. Dan lepas tu baru turun Al-Mudassir. Tapi satu-satu surah yang di awal surah yang diturunkan secara sempurna surah Al-Fatihah. Hai kita baca ni. Itu di antara kelebihannya. Yang kedua, dinamakan Al-Fatihah pasal apa? Dia adalah pembuka kepada Al-Quran. Jadi kalau kita tertanya pasal apa, kalau patut surah yang pertama surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, patut letak surah tu lah pertama. Jadi pasal apa letak Fatihah, lepas tu Baqarah, lepas tu Al-Imran, lepas tu Nisa. Pasal apa? Itu susunan yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Jibril alaihi salam. Bukan saja-saja jadi macam tu. Semua itu adalah wahyu lah.
Apabila Quran dah turun sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada ketika ayat Quran dah turun semua, ketika itulah Jibril alaihissalam di akhir Ramadan tahun yang terakhir, Nabi murajaah Al-Quran sebanyak 2 kali. Bermula dengan baca Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ini Quran yang disusun oleh Nabi melalui Jibril alaihi salam. Adapun awal Islam, Quran ni turun kita kata tak teratur. Itu sejarah sikitlah, sejarah. Jadi surah Al-Fatihah ini diletak sebagai pembuka pada Quran. Bahkan kita tengok kelebihan surah Fatihah ini dijadikan satu rukun di antara rukun bacaan dalam sembahyang. Yang 17 kali sehari kita maknanya wajib baca Fatihah. 17 kali sehari wajib baca Fatihah. Untuk sembahyang apa? Sembahyang 5 waktu. Nah, abang kata betapa besarnya surah Fatihah ni. Sampai kita nak rokok sujud dalam ibadat kita dengan Allah SWT, Allah meletakkan syarat satu rukun bacaan dalam sembahyang, surah Fatihah. Siapa tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Begitu. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, surah Fatihah juga dikenal a'zamul surah, semulia-mulia surah dalam Quran. Yang mana Nabi SAW dia bersabda, ketahuilah aku ingin mengajar kamu satu surah yang sangat agung dalam Quran sebelum aku keluar masjid. Lalu Nabi SAW pergi supaya boleh keluar pada masjid. Jadi sahabat mengingatkan baginda tentang apa yang ingin disebutkan. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, surah As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani mana? 7 ayat yang penuh dengan kepujian dan merupakan surah Al-Quran yang teragung yang pernah diberikan kepada aku, yang tak pernah diberikan pada siapa. Ini maksud hadis Imam Bukhari. Surah yang agung, yang teragung, yang pernah diberikan kepada aku dalam Quran semua ni. Sebab tu ulama-ulama tafsir menyebutkan daripada awal Baqarah sampai surah yang terakhir surah An-Nas adalah syarah kepada surah Al-Fatihah. 7 ayat yang penuh dengan pujian. Jadi berdasarkan pada hadis ini, sebaik-baik yang mungkin sebelum ni kita jarang dengar, sebelum kita nak keluar masjid, baca Fatihah dulu. Berdasarkan pada hadis Imam Bukhari tadi, bahawa Nabi SAW satu hari sebelum nak keluar masjid, dia nak ajak pada sahabat. Jadi sahabat sekat, dia tak ada yang keluar lagi. Dia kata, kamu ada nak beritahu kat kami? Apa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun ajak Fatihah. Jadi Rasulullah baca Fatihah daripada awal sampai habis, didengari oleh sahabat, dan Rasulullah sebut tentang kita kata 7 ayat yang pujian ini merupakan surah Al-Quran yang teragung. Jadi kita nak amal macam mana? Kalau nak ambil istimbat pengajaran pada hadis Imam Bukhari ini, tiap-tiap kali sebelum kita nak keluar masjid, baca Fatihah. Boleh kan? Kan? InsyaAllah. Boleh. Jadi kaedahnya sebelum kita nak mana-mana kita nak keluar masjid surah, kita baca Fatihah berdasarkan hadis tentang mencontohkan tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Adapun yang keempat, surah Al-Fatihah sebagai apa? Sebagai penawar, sebagai penyembuh daripada penyakit. Yang mana Imam An-Nawawi pernah berkata, surah membaca kepada orang sakit tentang Al-Fatihah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Imam Nawawi sebut, wa ma adraka anhar ruqiyah. Maksudnya, tidakkah kamu ketahui bahawa surah Al-Fatihah itu merupakan satu rawatan. Ini Nabi sebut, surah Fatihah dikenali surah Asy-Syifa, surah sebagai merawat. Sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ni, yang satu hari dia pergi berjalan, jumpa satu kabilah. Kebetulan ketua kabilah itu terkena satu sengatan binatang yang berbisa. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Lalu dia baca surah Fatihah dan
kita kata dihembuskan kepada tempat yang sakit itu, diludah pada situ. Sebab tu kita kata orang tua-tua dulu duk baca sirih pandak, sirih pindang dia hambui dalam ayat ataupun macam pupuh ludah sikit tu, sebenarnya ada ambilan dia. Cuma dia tak nak habaq pun tak tahu. Ambilan ni daripada Abu Sa'id Khudri ni yang kita kata meludah tempat yang sakit itu dengan membaca surah Al-Fatihah daripada awal sampai habis dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ketua kabilah disembuh sedia kala. Ini dalil nak menunjukkan bahawa surah Al-Fatihah adalah sebagai penawar, sebagai penyembuh kepada penyakit. Jadi tok bomo mana pun kalau nak berubat, kalau dia tak baca Fatihah, mengarut saja. Sebab ibu segala doa adalah surah Fatihah. Sebab tu kalau nak test tengok, pergi ke Mekah, Arab orang Arab kan, jangan Bangla. Jumpa Arab tanya Arab Mesir ke, Arab Maghribi ke, Arab mana lagi, Jordan ke, pi duduk sebelah dia sebut dia Al-Fatihah, dia secara automatik dia akan angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia automatik dia angkat. Cuma kita orang Melayu ni pelik sikit. Dalam kita duk baca tahlil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah waktu turun tangan. Pelik sikit. Jadi harap hak duk mengaji ni boleh kot nah. Faham kot nah. Jadi Al-Fatihah adalah ibu segala doa. Pasal apa kita buat turun tangan? Kalau orang Arab yang kita jumpa pergi Mekah, kalau tak percaya buat. Tapi syarat orang Arab betul lah. Sebab dia faham. Apabila sebut Al-Fatihah, dia automatik angkat tangan, dia akan baca Fatihah daripada awal sampai habis. Jadi surah Fatihah adalah penawar. Surah Fatihah adalah kita kata penyembuh bagi segala penyakit. Cuma kena yakin lah. Kena yakin. Kelebihan yang kelima. Surah Fatihah ini surah yang sangat-sangat terpilih. Kenapa? Surah ini tidak terdapat pada Taurat. Surah ini tidak terdapat pada Injil. Surah ini tidak terdapat pada Zabur. Hanya surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang sahabat Nabi, dua orang sahabat, Abu Hurairah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma, yang mana berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Taurat ataupun Injil seperti Ummul Quran, itulah surah Al-Fatihah, yang mempunyai 7 ayat yang bersifat masani, al-masani, yang kita kata yang terpilih. Dan surah ini terbahagi di antaraku dengan hambaku 2 bahagian. Dan bagi hambaku yang separuh dan apa yang mereka pinta. Masuk sini, apa yang mereka pinta, maksudnya kita baca Fatihah, niat apa yang kita niat. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad bin Hanbal. Jadi pendek kata, kita baca surah Fatihah ini, kita niat saja apa kita niat, insya-Allah dengan izin Allah, ud'uni astajib lakum. Sebab itu dalam kita duk baca Yasin Fadilat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya berhenti Ustaz. Fatihah yang ketiga. Lepas tu kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita panjang, lepas tu kita berhenti. Kita niat minta ajak kita. Dan ini juga amalan yang dilakukan oleh tuan guru kita, Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari. Itu yang kelima. Adapun yang keenam, surah Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam sembahyang. Yang mana satu-satu surah dalam Quran, kita kata 114 surah dalam Quran ini, Allah pilih surah Fatihah menjadi wajib bacaan dalam sembahyang. Sebab tidak ada siapa yang tak baca Fatihah, tidak ada sembahyang baginya. Cuba bayangkan sembahyang bukan setakat sembahyang zuhur, maghrib, isya, subuh. Bahkan sembahyang dalam sembahyang mayat pun kena baca Fatihah.
Jadi tengok bagaimana Allah menjadikan surah Fatihah ini satu-satu surah yang wajib dibaca dalam sembahyang. Baik sembahyang fardunya, baik sembahyang sunatnya, termasuk kita kata sembahyang mayat hak mati pun. Cuba bayangkan. Jadi yang mana Imam Muslim menyatakan bahawa Allah SWT sangat perhatian terhadap pembacaan surah Al-Fatihah. Seorang hambanya yang sedang sembahyang. Cuba bayangkan. Sebab apa? Sebab apabila kita baca surah Fatihah, setiap ayat yang dibaca oleh hambanya dijawab oleh Allah. Alhamdu. Dia ada di sana. As-sana. Allah menjawab segala Fatihah yang kita baca. Sehinggalah ketika hambanya sampai kepada ayat waladh ihdinas siratal mustaqim. Sampai ke ihdinas siratal mustaqim. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa dan permintaan hambanya. Selepasnya ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Itu di antara nak menggambarkan surah Fatihah ini kelebihan yang sangat besar. Dan yang ketujuhnya, surah yang diberi banyak nama. Jadi apabila satu surah yang banyak nama, sudah pastilah menunjukkan keistimewaan, sudah pastilah menunjukkan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Yang pertamanya, nama surah Fatihah ini dinamakan Ummul Kitab. Ummul Kitab, ibu segala ilmu. Ilmu segala ilmu ada pada surah Al-Fatihah. Yang kedua, namanya Sab'ul Masani. Apa Sab'ul Masani? 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Kalau hak fardunya sembahyang 17 kali sehari. Kalau campur sunat dah banyak mana? Pergi sembahyang mayat banyak mana pula? Diulang-ulang. Maknanya 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Yang ketiganya, nama surah ni juga nama Al-Fatihah. Al-Fatihah mana? Dia adalah pembuka daripada seluruh pada Al-Quran ini. Dia berada di mula. Pembuka pada Al-Quran. Yang keempat, dinamakan surah Al-Fatihah juga Asy-Syifa, sebagai perawat, sebagai penyembuh. Yang kelimanya, surah dikenali dengan Ar-Ruqyah. Itulah kita kata surah sebagai perawat, sebagai pengubat. Dan yang keenamnya, surah Al-Fatihah ini Al-Hamid, dikenali dengan surah yang penuh dengan puji-pujian. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendek kata, surah Fatihah ini di sana gabungan ibadah, di sana gabungan rawatan, di sana gabungan perlindungan, dan di sana kita akan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab ringkas. Tak tafsir lagi Kak Nona. Tak tafsir